السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين يأتي بجزيتها، فقدم بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ فقالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتكم، أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Daripada Amr bin Auf radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan Abu Ubaidah al-Jarrah ke Bahrain. Bahrain ini negeri yang duduk di bawah payung pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah melantik satu orang, nama dia Abu Ubaidah al-Jarrah. Abu Ubaidah ini nama besar, tuan-tuan. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, salah seorang daripada nama-nama yang disebut sebagai layak menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Abu Ubaidah al-Jarrah. Ini bukan kecil anak. Di samping nama Sayyidina Abu Bakar, di samping nama Sayyidina Umar, di samping nama Sayyidina Uthman, di samping nama Sayyidina Ali, di samping nama-nama besar ni, nama Abu Ubaidah al-Jarrah terselit sebagai salah seorang yang dilihat oleh orang ramai layak menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW telah lantik dia, telah lantik Abu Ubaidah al-Jarrah ini untuk pergi ke Bahrain. Tujuan dia ialah supaya dia ikuti jizyah. Jizyah ini adalah cukai yang dikenakan ke atas orang bukan Islam yang duduk di dalam negeri yang diperintah oleh Islam. Nabi
pilih Abu Ubaidah Al-Jarrah, suruh dia pergi kutip jizyah, kutip cukai, bawa balik nak. Faqadima bimalin minal Bahrain, dan dia jalankan tugas tu, dan dia kutip cukai macam yang disuruh oleh Nabi, dan dia bawa balik cukai tu mai ke Madinah. Fatami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah. Maka orang-orang Madinah ni, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah ni, bila dengar Abu Ubaidah balik daripada Bahrain, bawa balik duit, fawafau salat al-fajri ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu sembahyang subuh penuh masjid. Jadi macam tu. Pakat dia sembang suci, kata nampak Abu Ubaidah balik dah. Ada apa-apa. Maka esok sembahyang subuh penuh. Macam kita lah. Kita duduk pergi masjid sembahyang waktu tiap-tiap malam, tak ada apa. Satu malam tu pergi tengok penuh. Lari pergi tengok papan kenyataan, ada kuliah ke malam ni? Tak ada kuliah. Tapi penuh betul apa? Ada penuh. Macam tu punya cerita. Sembahyang subuh biasanya tak ramai. Tiba-tiba pagi tu Nabi sembahyang, tengok ramai hari ni. Rupanya ramai ni pasal apa? Pasal dengar cerita Abu Ubaidah Al-Jarrah yang Nabi hantar di Bahrain untuk kutip cukai, dah balik dah. Maknanya dia bawa balik duit. Falamma qalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila habis selesai sembahyang subuh, insarafa. Nabi pun bangkit nak balik ke rumah dia. Nabi jadi imam sembahyang subuh, dah habis dah sembahyang, bagi salam dengan sedikit doa dan sebagainya, Nabi bangkit nak balik. Fata'arradu lah. Pakat ramai-ramai mai menghalang Nabi SAW. Pakat sabu mai dekat Nabi. Nabi kata lain daripada hari-hari lain. Fatabassama Rasulullah SAW hina ra'atuh. Kata Amr bin Auf yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Nabi SAW bila tengok kelaku macam ni, Nabi senyum. Fatabassama Rasulullah, maksudnya maka senyum Nabi SAW. Nabi tahu dah. Nabi tahu dah. Cara Abu Umair ni Nabi tahu dah. Summa qala Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, Nabi kata, azunnukum sami'tum anna Abu Ubaidah qadima bi syai'in min al-Bahrain. Nabi kata, kalau tak silap aku, hangpa tahu kot kata Abu Hurairah dah balik dah daripada Bahrain. Nabi kata macam tu. Kan? Macam kita lah, kita orang tua, kita ada anak. Kelaku anak ni kita tahu kan. Duduk tak duduk main kat kita, ada ayah nak cabut uban kan? Mesti ada pasal. Mesti ada pasal. Selalu kadang-kadang kita panggil main ni, tolong cabut uban ayah. Ni homework banyak lah, macam-macam. Tapi hari tu tak panggil, kata main ayah nak suruh cabut uban lah. Ada pasal. Mesti ada pasal. Nak tunggu dengar ayah pasal. Habis cabut-cabut, ayah ni bulan depan ada rombongan nak betul pergi. Pasal itu. Pasal itulah yang main offer nak cabut ubat tu, pasal itulah pasal nak minta pergi rombongan. Nabi SAW duduk turun sembahyang subuh selalu tak ramai pun. Pagi tu turun-turun penuh. Nabi habis sembahyang bagi salam, Nabi nak balik pakat serbu hidup. Pakat duk hadang Nabi SAW. Nabi tahu dah. Maka Nabi tanya mereka. Nabi kata, hangpa dengar cerita kata Abu Ubaidah balik dah kot. Nabi tanya. Faqalu ajal ya Rasulullah. Dia kata ajal ya Rasulullah, maksudnya betul ya Rasulullah, kami dengar kata dia balik dah. Kata itu yang ramai. Faqala Nabi SAW, maka Nabi bersabda, Nabi kata abshiru wa amilu ma yasurrukum. Nabi kata bergembiralah. Nabi kata berseronoklah. Wa amilu ma yasurrukum,
dan bercita-citalah. Mudah-mudahan apa yang kamu nak dapat menyenangkan kamu. Nabi kata dekat mereka, kalau macam tu berseronoklah. Tak lagi aku bahagikan bahagian-bahagian apa. Makna kata apa main ni tak penat lah, tak lagi boleh. Nabi kata absyiru, berseronoklah, bergembiralah, wa amilu, dan bercita-citalah. Boleh dah nak pasang angan-angan, tak lagi nak boleh duit, angan-angan boleh pasang dah. Kalau kita hari ni duk dengar kata macam nak boleh bonus, boleh dah. Ingat, bayar kita boleh buka angan-angan dah. Pasal apa duk nampak duit nak main. Maka Nabi SAW pun kata dekat sahabat-sahabat yang main semayang ramai pagi itu, Nabi kata bergembiralah dan boleh dah nak pasang angan-angan apa-apa pun. Tak lagi apa yang dia boleh panggu hamba. Tapi Nabi kata fawallahi, Nabi kata demi Allah, mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum kama busiqat ala man kana qablahu. Nabi kata demi Allah, Nabi kata aku tak takut kalau sekiranya hampa jadi fakir miskin. Tapi Nabi kata demi Allah, aku takut kalau sekiranya hampa jadi kaya. Nabi kata, Nabi nasihat. Nabi kata demi Allah, aku tak takut kalau sekiranya hampa diuji dengan miskin. Tapi demi Allah, aku takut kalau hampa diuji dengan duit. Pasal apa? Pasal umat sebelum hampa, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala uji mereka dengan kemewahan, dengan kesenangan, dengan duit ringgit dan sebagainya, fatanafasuha, maka mereka berlomba-lomba untuk nak rebut ambil duit ni. Karena tanafasuha, semacam mana hampa hari ini, Nabi kata semacam mana hampa hari ini berebut-rebut kerana duit. Nabi kata kerana dengar kata Abu Ubaidah balik duit, pagi ni semayang penuh. Nabi kata demi Allah, aku takut kalau sekiranya hidup hampa ni fokus hampa duit aja. Aku takut kalau jadi macam tu, Nabi kata. Pasal apa? Pasal umat sebelum hampa pun Allah uji mereka dengan duit. Mereka berlomba-lomba mengejar duit, sampai tinggal agama, sampai tinggal hukum hakam, sampai tinggal habis semua. Maka akhirnya Nabi kata patuh likakum kama ahlakakum. Maka akhirnya dibinasakan umat dulu kerana tamak haloba dengan duit. Aku takut hampa akan dibinasakan oleh Allah kerana tamak haloba dengan duit. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, kita ambil pengajaran daripada hadis ini. Kita terima satu hakikat bahawa duit segala-galanya hari ini. Hari ini tuan-tuan, duit segala-galanya. Orang tak peduli haram halal, orang tak peduli rasuah ke apa-apa, janji duit tu main ke tangan dia. Apa yang terjadi hari ini telah jadi kepada umat dulu. Dan benda inilah yang sangat dibimbangi oleh Nabi SAW apabila manusia dia melihat duit sebagai segala-galanya. Nabi SAW kata dia tanda akhir zaman, di antara tanda akhir zaman itu ialah apabila sahibul mal, orang yang punya harta, orang kaya, dia yang menentukan segala-galanya. Duit yang ada kat dia tu, dia mengatur segala-galanya. Daripada orang ramai dalam kampung sampai tu imam masjid, sampai ulama, semua dia atur dengan duit dia. Maka apabila berlaku keadaan macam ni, keadaan dihormati, diangkat, dimuliakan satu orang itu kerana duit yang ada pada dia, Nabi kata maka tumbuhlah saat kehancuran umat itu, binasa umat itu semata-mata kerana duit. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebuah hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar wa jalasna hawlahu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma akhafu alaikum ba'di
ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Atau kama qala muttafaqun alaih. Abu Sa'id Al-Khudri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari bangkit duduk atas mimbar. Lepas sembahyang Nabi bangkit, Nabi duduk atas tangga mimbar. Nak naik mimbar tu ada tangga, Nabi duduk atas tangga mimbar. Wa jalasna haulah, sahabat pakak mai duduk keliling Nabi. Bila Nabi duduk atas mimbar, sahabat duduk keliling Nabi. Nabi bersabda, Nabi kata, inna mimma akhafu alaikum ba'di, sesungguhnya benda yang akan jadi selepas aku tak ada esok ni, dan aku paling takut benda ni kalau jadi. Nabi kata ada satu benda akan jadi lepas aku tak ada, lepas aku wafat esok ni ada satu benda akan jadi, dan benda ni kalau jadi Nabi kata aku cukup takut. Ma yuftahu alaikum min zahratil dunya wa zinatiha, iaitu Allah Subhanahu wa taala buka keindahan dunia serta harta benda dunia serta hiasan dunia ni. Allah buka kepada umat akhir zaman ini. Aku takut apabila berlaku saat itu. Nabi kata, bila satu orang yang pada mulanya kerja duk balin sama abang di rumah orang dia, tiba-tiba tengok-tengok naik S-Class, majlis S-Class, takut. Apabila satu orang yang mula-mula dulu kerja duk tolong membaik kasut aja, duk pasang bumi kasut orang apa-apa semua, sampai satu ketika tengok-tengok ada supermarket sendiri. Nabi kata takut keadaan menjadi-jadi. Apabila satu orang yang dulunya duk kerja seluduk kebau daripada siang mau masuk mai ke Malaysia dulu, satu hari ini tengok-tengok dia mempunyai rangkaian supermarket 5-6 biji. Nabi kata takut bila jadi benda macam ni. Nabi takut apabila satu orang yang asal susah tiba-tiba jadi kaya-kaya. Apatah lagi orang yang memang dah kaya dah, tak nak habaq kemewahan yang ada pada dia. Nabi kata apabila keadaan macam ni jadi, Nabi kata inilah benda yang aku paling takut. Pasal apa? Pasal benda ni mampu memusnahkan dan merosakkan manusia yang ada. Muslim dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ingat pesan yang dipesan oleh Nabi SAW kepada kita ni. Kalau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala kita ni dimurahkan rezeki, kalau ditakdirkan Allah begitu, dijadi murah rezeki kita ni, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan limpahan rezeki yang Allah bagi itu menyebabkan kita jadi manusia yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Benda ni kena ingat. Kalau Allah Subhanahu wa taala buka pintu rezeki dekat kita, ingat, jangan kerana rezeki yang Allah bagi dekat kita balas balik rezeki Allah bagi ni dengan jadi manusia derhaka Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kena ingat. Kerana Nabi SAW kata inilah benda yang aku paling takut kalau sekiranya berlaku kepada manusia akhir zaman ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 8, jilid 7. Bahrul Mazi jilid 7, muka surat 193. Muka surat 193, bab ma jaa fi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lahadu lana wasyaqqu li ghairina. Itu bab yang datang pada menyatakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lubang ataupun liang lahat itu bagi kita, dan juga lubang ataupun liang yang ada lorong di tengah itu bagi orang lain daripada kita. Ini malam ni dia nak cerita tentang liang kubur. Liang kubur sepatutnya macam mana? Hari itu ceritanya. Adakah lagu kita hari ini korek Pak Sagi macam tu, turun keranda dengan mayat ada di dalam itu, ataupun buat macam liang lahat. Di Penang ni dia ada jalan lahat. Ini nak cerita liang lahat. Jadi orang yang duduk di jalan lahat lebih lagi dia kena ingat mati.
sebab dia sudah berada dalam lahat. Gitu. Ketahuilah saudaraku, menanam mayat itu hasil ia dengan dikambut dalam tanah yang digali dalam. Jadi yang kata kewajipan orang hidup ke atas orang mati ini simple saja. Yang pertama apa dia? Mandi, kafan, sembahyang, tanam. Itu kewajipan atas orang hidup terhadap orang mati. Tak benda ya. Baik yang kata tanam tu macam mana? Dia kata tanam ni senang saja. Kita pergi korek satu liang atas tanah, agak dalam sikit, buh mayat dalam tu. Maka selesai. Itu pada dasarnya, dari segi prinsipnya, begitu sudah okey. Cuma nak tengok Nabi suruh buat macam mana. Begitu. Tetapi ditanam di dalam lubang lahat itu lebih afdal. Karena kalau buat lagu kita hari ni, korek lubang 4 kaki, pergi bubuh mayat, bagi mengirim nanti rusuk kanan, menghadap kiblat, sudah cukup. Sudah cukup. Itu sudah sah. Pengkebumian dia sudah sah. Kubur dia tak perlu dikorek balik, dibongkar balik, tak perlu. Tapi dia kata kalau sekiranya kita buat cara liang lahat, itu lebih afdal. Kerana itu yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata dia Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-lahadu lana wasyaqqu li ghairina. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula liang lahat itu bagi kita, yakni bagi orang Islam, bagi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lubang dan juga lubang yang berlorong di tengah itu bagi orang lain daripada kita. Korek 4 kaki itu dekat bawah tu, korek lagi satu tingkat lagi. 4 kaki kecil buat macam parit, buat macam lorong, buh mayat tengah-tengah tu. Itu Nabi kata untuk orang lain daripada kita. Kalau buat macam tu pun tak salah. Tapi Nabi kata lahat itu yang lebih baik. Saya dah terang lahat tu macam mana. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jarir bin Abdullah dan Aisyah dan Ibni Umar dan Jabir bin Abdullah, dan katanya lagi hadis Ibni Abbas ini hadis yang hasan dan digharis daripada ini wajib. Masalah dia kata, menggali kubur itu apa hukumnya? Kita nak tanam mayat ni, korek bumi, buh mayat, apa hukum dia? Boleh tak boleh mayat kita ambil simpan dalam air gitu aja? Ataupun ambil gantung di pokok riang? Ataupun macam mana? Apa hukum korek liang pergi tanam mayat ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan menggali kubur itu biar dalam kira-kira seperdirian dan lebih sehasta. Itu paling cantik. Liang ni korek, dia kata korek sampai kawan korek tu hapus kepala dia dan angkat tangan lagi, ujung jari dia tu sama dengan permukaan tanah di atas. Itu paling cantik. Dalam kita hari ni taklah dalam sampai macam tu. Tapi dia kata dalam sampai macam tu itu paling baik. Dia kata. Iaitulah yang masyhur, yang memutus dengan dia oleh Al-Ashab pada sekalian turutnya. Mazhab Syafi'i berpendirian macam tu. Kalau sekiranya liang untuk tanam mayat ni, sebaik-baiknya dalam dia, orang yang korek itu sampai hapui, dia angkat tangan, ujung jari dia sampai di permukaan atas. Itulah liang yang paling baik. Melainkan satu wajah yang telah dihikayatkan dia oleh Ar-Rafi'i dan lainnya, bahawasanya seperdirian sahaja. Ada satu pendapat lagi, dia kata seperdirian. Dia berdiri itu, paras kepala dia, itu permukaan tanah. Itu pun sudah okey. Maka menyukat seperdirian dan sehasta itu, iaitu berdiri satu orang di dalam lubang yang digali itu, kemudian unjukkan tangannya ke langit. Maka apabila jadi ujung tangannya itu sama sukat dengan atas muka bumi, maka itulah sukatannya. Nanti kita amalkan. Dan telah dikadarkan oleh ashab akan seperdirian dan sehasta itu ialah 4 hasta setengah di dalam lubang itu. Lebih kurang sukatan macam tu. Masalah kita menggali kubur itu, apa faedah didalamkan seperti yang dikatakan oleh ulama itu? Pasal apa bila korek kubur untuk nak tanam mayat ni dia suruh dalam? Pasal apa?
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebut Asy-Syafi'i di dalam, dan juga Asy-Syaikh Abu Hamid dan Al-Ashab akan mendalam bagi gali kubur itu. Ada 3 faedah. 3 faedah kenapa kubur perlu dikorek dalam. Yang pertama, tiada dapat membongkar akan dia oleh binatang buas. Ini bagi kita orang dulu-dulu lah. Orang dulu ataupun orang lah duduk di hulu. Macam tu juga. Tuan-tuan kalau pergi belah Sik Kedah lah. Belah Sik sampai lah ni ada lagi kawasan kubur dengan rumah orang mati ni jauh. Kena berjalan kaki pergi sampai 2 kilometer. Jalan kaki ni tu tanggung mayat ni 2 kilometer pergi sampai naik bukit, turun bukit, masuk hutan apa semua baru jumpa kawasan tanah kubur. Kawasan rimba, kawasan masih hutan lagi. Gila hari bulan jumpa lagi binatang-binatang buat susah-susah ni keluar main lagi. Bagi kawasan yang macam tu, kawasan yang ada binatang buat, apabila mayat mati korek bagi dalam sikit. Sekira-kira rimau ke beruang ke apa, kalau ada dia nak korek tu, dia pedap dulu. Tak jumpa mayat lagi, dia kata apa lambat sangat, dia pun pedap, dia pergi nyong-nyong dulu. Kalau kita kambuh mayat tu cangkat-cangkat, dia korek boleh ke dia. Mayat tu jadi bahan makanan dia. Demi nak memelihara kehormatan badan manusia ni, maka disuruh supaya kubur ni dikorek dalam, selamat daripada kena baham binatang buas. Yang kedua, supaya tiada zahir bau mayat itu menyerpak keluar. Tujuan korek bagi dalam ni apa? Supaya bau mayat tu tak keluar. Kalau tidak, bau dia keluar. Lebih-lebih lagi cuaca macam di Malaysia ni, cuaca lembap-lembap ni, dia bau lagi kuat. Kalau negeri padang pasir, dia ada kering, dia tak bau. Mayat dia tak bau. Tapi macam Malaysia punya cuaca ni, mayat boleh jadi bau cepat. Jadi kalau sekiranya kubur tu dikorek tak dalam, tak cukup dalam, bau tu dia menyerbak keluar. Dia kata, dia busuk tu tak tahu nak apa. Begitu. Ketiganya, dia kata supaya jadi payah dan jadi susah membongkarnya atas siapa-siapa yang hendak mencuri kain kapan. Itu faedah yang ketiga. Tuan-tuan, di Mesir sampai hari ini kes curi kain kapan jadi lagi sampai hari ini. Di Mesir, mayat di Mesir ni lepas depa pergi korek, depa londeh kain kapan tu, depa balik basuh-basuh, depa jual balik. Di Mesir sampai hari ini benda ni duk jadi lagi. Kita di sini tak jadilah benda-benda macam ni. Pasal apa? Pasal pencuri pun takut dengan kubur. Dia takut dengan kubur, maka dia tak pergi. Baik, masalah menanam mayat itu bagaimana sekurang-kurang memadainya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sekurang-kurang memadai menanam mayat itu telah berkata oleh Imam Al-Haramain dan Imam Al-Ghazali dan Ar-Rafi'i dan lain daripada mereka itu rahimahumullah, iaitu tanam yang tiada mengeluarkan bau mayat. Sekurang-kurangnya lubang tu korek, sekira-kira bila tanam mayat bau tak keluar. Takat tu okey dah. Kalau nak cantik lagi, bagi dalam sikit sampai kawan yang korek tu kepala dia sama arah dengan permukaan. Ataupun nak cantik lagi, serpendirian dan sahasa, itu paling cantik. Begitu. Dan apabila datang binatang buas hendak membongkar, maka tiada terbongkar dan tiada dapat sampai ia kepada mayat itu. Sekurang-kurangnya terkatung. Masalah lubang lahat dan lubang lorong tengah tu macam mana? Ni dia nak terang yang kata liang lahat tu macam mana. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, lubang ataupun liang lahat itu ialah lubang yang digali di pihak kiblat. Dia rusuk lubang yang digali di dalam seperunjung tadi. Korek liang pak tadi itu juga, tapi belah tepi menghala ke kiblat tu, tebuk dah. Tanah macam tu juga, pak tadi turun macam tu juga, tanah turun pak tadi macam tu juga. Macam ni kita kata kiblat belah ni, korek liang sini bagi panjang macam tu, jadi pak tadi macam tu. Sebelah depan menghadap ke kiblat ni, tebuk habuan nak posok mayat masuk. Nak sendai mayat bagi masuk tu, dekat kita tebuk tu, sendai mayat masuk ke tu, bubuh satu papan belakang dia, tahan jangan bagi mayat tu terlentang. Kalau terlentang dia tak menghadap kiblat. Yang kata lahat ni macam tu,
bagi negeri-negeri yang tanah dia tanah macam tanah liat, boleh buat lahat ni. Bagi negeri-negeri yang tanah dia tanah pasir, dia tak boleh buat lahat macam ni. Pasal apa? Dia reban. Bila korek belah tepi tu dia reban. Bila korek belah tepi tu dia reban. Tengok jadi besar sungai ni. Liang buat dia tu. Jadi lahat ni bagi negeri yang tanah dia jenis tanah liat, boleh buat lubang untuk nak buh mayat di tepi tu, maka dia pakai lahat untuk pengkebumian dia. Baik, itu yang dikatakan lahat dia kata. Maka sunat menggali kubur itu biar luas pihak dua kaki dan kepalanya. Kubur ni bila korek, kawasan kepala mayat tu bagi luas sikit, kawasan kaki dia bagi luas sikit. Dia jadi macam besar, kecil besar macam tu. Disunatkan begitu. Dan menanam di dalam lahat dan tiada lahat, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah ijma' ulama. Ulama semua sepakat menanam di dalam lahat dan lubang lorong di tengah itu harus kedua-duanya. Lagu mana pun tak salah. Nak pakai cara lahat pun tak salah, nak pakai cara lubang korek tengah, bubuh mayat tengah-tengah pun tak salah, nak buat lagu kita ada buat lah ni pun tak salah. Dia kata, yang penting mayat tu simpan dalam bumi. Yang penting mayat tu bagi dia mengirim menghadap kiblat. Itu yang penting. Dan mengirim ni pula yang afdalnya ialah mengirim atas rusuk kanan. Menghadap kiblat atas rusuk kanan. Kalau sekiranya boleh terbalik, mengirim atas rusuk kiri tapi menghadap kiblat pun boleh, harus. Tetapi dia menyalahi yang afdal. Yang afdalnya ialah atas rusuk kanan. Begitu. Tetapi jika bumi itu keras, tiada turun dan tiada jadi runtuh tanahnya, maka menanam dengan menggunakan liang lahat itu lebih afdal. Dia kata, kok mana pun lahat itu lebih afdal. Maka jika tanah itu ceruk, yakni tanah mudah runtuh, maka ditanam di lubang lorong tengah itu afdal. Tengok jenis tanah macam mana. Kemudian bawah tu pun dia ulang benda yang sama lagi lah. Tonton terus bawah lagi. Masalah menanam akan mayat itu atas laki-laki ataupun atas perempuan yang lebih afdal. Yang duk pergi jadi tok siap duk tanam mayat tu, eloknya laki-laki ke perempuan? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab rahimahumullah, yang terlebih utama memerintah tanam mayat itu ialah laki-laki. Sama ada mayat itu laki-laki ataupun perempuan. Mayat yang mati itu laki-laki ke perempuan ke, orang yang pergi urus ke bumi itu lebih afdal laki-laki. Yang nanti duk kata pula ni mayat perempuan panggil orang perempuan, itu orang lain pergi duk kata. Mati itu laki-laki ke perempuan ke, yang pergi tolong urus pengkebumian itu laki-laki. Macam tu. Maka ini tiada khilaf di kalangan ulama. Semua ulama kata yang bertanggungjawab mengurus pengkebumian mayat ialah orang laki-laki. Itu tak ada khilaf di kalangan ulama. Sebab pun laki-laki itu yang terlebih utama ialah kerana dua sebab. Pasal apa orang laki-laki lebih utama diurus pengkebumian orang mati? Dia kata sebab yang pertama kerana laki-laki lebih kuat dan lebih perkasa daripada perempuan. Sebab orang laki-laki kuat. Ya, maka orang laki-laki lah yang layak menguruskan pengkebumian mayat tu. Nak hidup pegang mayat, nak sambut, nak turun, nak letak. Kalau orang perempuan dia leceh. Itu kerja orang laki-laki kena buat. Itu sebab dia ada benda yang agama tentukan orang laki-laki buat, ada benda yang orang perempuan buat. Dia tak boleh duk cross. Dia tak boleh orang perempuan nak pergi buat kerja orang laki-laki nak pergi buat kerja orang perempuan, tak boleh. Sebab Allah dah tentukan dah bidang tugas berdasarkan fitrah kejadian manusia. Orang perempuan hidup minta nak kerja naik nyok, leceh. Naik nyok ni kerja orang laki-laki. Dia pakai tu isi borang berminta, dia pun berminat. Pasal apa? Pasal kerja naik nyok ni dia kata challenging. Dia kata dia wanita yang berkerjaya, jadi dia suka sesuatu yang mencabar. Something dia kata challenging. So dia minta nak naik nyok. Tak boleh. Tak boleh. Itu kerja orang lelaki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dah bagi tahu dah, dia bagi jadi laki-laki, dia bagi jadi perempuan, ni tak sama. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki ni dia kuat, dia menguasai orang perempuan. Maka ditentukan, telah ijma' ulama semua mengatakan imam sembahyang jemaah laki-laki. Nak jadi imam juga. Orang perempuan pun nak jadi imam juga, tak apalah orang perempuan nak jadi imam.
Ada pula maknyot mana ke lelaki-lelaki seorang pergi jadi makmum pula kepada perempuan ni. Allahu Akbar. Tu bagi maknyot dengan apa nak pergi ke dia. Nak kata apa ke dia ni? Dia boleh berimam di belakang satu perempuan pula. Allah. Dan perempuan ni pergi jadi imam dah satu pasal punya kelas apa. Dan dia ni lelaki-lelaki ni. Dia duduk belakang pula jadi makmum pula kepada perempuan ni. Benda ni sudah diputuskan. Telah ijma' ulama mengatakan untuk menanam mayat ni kerja orang lelaki-lelaki. Orang lelaki lah. Begitu. Dan yang kedua, dia kata perempuan itu jika dia memerintah hal menanam mayat ni, nescaya membawa kepada terbuka setengah daripada badannya. Payah halal. Orang perempuan ni badan dia tu aurat. Orang perempuan badan dia tu aurat. Bila dia pergi buat kalut tiliang untuk sambut mayat lah, apa jadi kain kelumbung dia terselak lah, apa nampak tak sesuai dengan dia kerja tu. Tentu kena tengok orang perempuan jadi komen kaitan. Orang perempuan jadi komen kaitan. Dalam Sepanjang Jaya ada kan. Betul-betul yang komen kaitan orang perempuan ada. Kalau ada pun kita pun tak pergi hantar kaitan ke dia. Kita pun tak mau pergi hantar. Bukan tak yakin dengan kebolehan dia nak perbaik kaitan tu. Tapi dengan melonsok masuk bawah kaitan keluar. Tak nak fikir pun tak mau leceh. Fikir pun leceh tanpa nak pergi hantar kaitan kat dia. Lagu mana? Nak fikir kata orang perempuan duk melonsok masuk bawah kaitan lagi melonsok keluar. Duk minta sepanjang apa. Leceh. Tak sesuai. Ya. Jadi begitu. Jadi cerita tanam mayat ni pun orang perempuan tak mau tidur kandut nak angkat mayat nak bubuh dalam liang. Pasal apa? Dia kata yang kedua dia kata boleh menyebabkan nanti terbuka aurat lah apa. Jadi benda tak elok nanti jadi dia. Begitu. Dia kata dan kerana dua sebab itu maka tetaplah laki-laki lebih utama dalam hal menanam mayat. Cukup. Dia kata tak payah cakap banyak. Ini penjawab laki-laki. Kata Imam Nawawi di dalam Majmu' telah berkata ashab kita bermula yang lebih aula laki-laki dengan menanam mayat itu ialah laki-laki yang lebih aula pada sembahyangkan hatinya. Orang yang lebih aula diurus pengkebumian mayat itu ialah orang yang aula menyembahyangkan mayat. Suami dia, bapa dia, anak laki-laki dia, adik abang dia, adik beradik dia ataupun orang yang dipercayai agama dia. Macam mana syarat dalam sembahyang, macam itulah syarat dalam menanam mayat ni. Keutamaannya diberi di situ. Di bawah tu diceritakan tu. Dan itu yang muka surat sebelah. Masalah, dia kata menanam mayat di dalam bilangan orang yang gatal. Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disunatkan keadaan orang yang tanam mayat itu biarlah bergatal. Maksudnya ganjil. Satu liang, kalau nak buah mayat, orang. Ataupun 3 orang, ataupun 5 orang, ataupun 7 orang. Bilangan ganjil masuk dalam satu liang. Agama, contoh agama memang dia suka kepada bilangan ganjil. Kita ambil ayat semayang pun 3 kali ganjil. Maka demikian halnya kalau sekiranya mati accident satu kereta mati 5 orang. 5 orang boleh bubuh satu liang. Kalau mati 4 orang, abuh 3 orang satu liang, seorang satu liang. Bagi jadi bilangannya itu bilangan gatal. Dia kata bilangan ganjil. Sekiranya dapat dipadakan dengan seorang, maka cukup seorang. Dan jika tidak boleh, maulah dicukupkan dengan 3 ataupun 5 orang. Sekira-kira boleh dan berhajat kepadanya. Maka inilah yang diistifakkan, yang telah disepakati oleh ulama atas. Bagi jadi gatal. Begitu. Gatal, bukan razal. Ini dia kata video jadi razal, dibuka dia. Gatal, ganjil. Masalah, dia kata mengadang dengan kain. Yang ni tuan. Tengok, mengadang dengan kain. Jangan beri nampak akan mayat waktu menanamnya. Dia mau macam tu. Waktu mayat tu nak masuk dalam liang tu, kalau boleh lah, dia kata demi menjaga kehormatan mayat tu, adang sikit. Tak mau itu jadi satu show di situ apa. Kita ni dalam masyarakat kita tuan-tuan ni, minta maaf cakap lah, dia nak jadi show. Start daripada mandi mayat tu dia dah jadi show lah. Kalau masa nak ke bumi mayat pun disuruh adang, apatah pula masa mandi mayat. Masa mandi mayat tu lagi banyak air dah ada di sana. Dia jadi macam satu pertunjukan. Pekat serbu masuk tempat mandi mayat ni. Dia serbu masuk.
Ada pula satu tekong pula dia ada di sana, dia duduk tolong atok pula ni. Ada seorang pula, dia kata anak-anak dia mana, mai cepat. Cucu mana, cucu mai cepat. Ada pula tekong seorang nanti dia buat jadi tukang karut di situ. Tuan-tuan, ini soal apa? Soal nak memelihara aib mayat. So bila mandi ni mesti ada aib. Mesti ada. Aib boleh berlaku 1001 cara. Macam-macam benda boleh jadi. Masa mandi mayat ni macam-macam benda boleh jadi. Mayat dimandikan ni kira najis duk keluar tak rampi. Tekan keluar najis. Benda tu pun dia antara aib mayat. Kalau sekiranya kawan yang tengok keluar duduk cerita, itu cerita aib dia. Duduk jumpa lagi pula apa pelik-pelik masa mandi mayat, itu aib mayat. Kalau sekiranya mandi mayat itu dipertontonkan, kalau sekiranya dijadikan satu pertunjukan, habis. Kita tidak memelihara aib mayat. Orang yang terlibat dalam mandi mayat sahaja ada di tempat mandi mayat. Yang lain tak ada. Keluar. Kalau yang mati itu laki-laki, isteri dia nak ada tak apa, anak-anak dia nak ada tak apa, cukup. Lain tak mah, lain dulu. Kena jaga tuan-tuan benda ni. Pasal apa? Benda ni melibatkan aib. Benda yang memalukan yang ada pada dia. Tak mau ni. Banyak sangat kita tengok di rumah-rumah ni, banyak sangat jadi tak elok ni. Banyak sangat. Kena jaga. Baik, lah ni dia nak cerita bukan cerita pasal mandi mayat. Dia cerita masa nak ke bumi mayat. Masa nak ke bumi mayat tu pun dia kata, jaga. Adakan satu adang dengan kain misalnya untuk nak lindung benda-benda aib kalau berlaku semasa nak tanam mayat ni. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, disunatkan mengadang dengan kain pada waktu mengambus mayat itu. Turun mayat, tambah pula mayat orang perempuan lebih lagi. Bila turun nampak tak lagi, nampak apa yang tu yang ni, tak maulah macam tu. Sama ada mayat itu laki-laki ataupun perempuan, maka inilah ia yang masyhur, yang memutus dengan dia oleh al-ashar. Kata mereka itu, perempuan-perempuan itu lebih kuat lagi nak kena jaga dia, orang perempuan. Mayat perempuan lebih lagi nak kena jaga. Tak lagi apa ni, kain kapan terongkai terbuka, nampak aurat dia agak, kena jaga benda-benda ni. Dan dihikayatkan oleh Ar-Rafi'i dan satu wajah iaitu sunat, iaitu tertentu bagi perempuan. Dia kata, ada pendapat ulama kata kalau laki-laki kurang sikit lah, ketat nak jaga dia ni. Tapi kalau perempuan, itu lebih lagi kena jaga. Tak mau hidup jadi satu pertunjukan tak elok di situ. Maka telah memilih akan dia oleh Abul Fadli bin Aidan daripada ashab kita. Maka ialah mazhab Abu Hanifah, dan mengambil hujah mereka itu bagi mazhab dengan hadis tadi. Tetapinya dhaif, dan kerana ini lebih lagi menutupkan aib dia, maka takut barangkali zahir barang yang sunat menutupnya. Dia kata tujuan diturun lindung ni ialah supaya kalau ada aib, maka aib itu tidak dibicarakan, tidak dibicakap oleh orang ramai. Begitu. Tajuk baru dia kata ba ma yaqul idza udkhila al-mayyit al-qabr. Itu barang yang diucapkan apabila memasukkan mayat ke dalam kubur. Bila mayat tu duduk suar masuk dalam kubur tu, kita yang hadir di majlis pengkebumian tu, apa kita nak cakap, apa kita nak kata. Ketahuilah saudaraku, apabila kita nak memasukkan mayat ke dalam kubur, telah ada di dalam hukum syarak barang yang diucapkan dan barang yang dibaca. Begitu. Maka boleh kita dapat ketahui yang demikian itu daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza udkhila al-mayyit al-qabr wa qala Abu Khalid marra idza wudi'a al-mayyit fi lahdihi qala marra bismillah wa billah wa ala millati rasulillah wa qala marra bismillah wa billah wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan hadis ni adalah anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Kata dia bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi apabila memasukkan mayat ke dalam kubur. Dan kata oleh Abu Khalid sekali apabila meletakkan mayat ke dalam lubang lahatnya, mengucap Nabi sekali bismillah wa billah wa ala millati rasulillah. Masa mayat duduk masuk tu, Nabi biasa baca macam tu, bismillah dengan nama Allah, wa billah dengan Allah, wa ala millati rasulillah
dan di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk mayat. Dan diucapkan pula sekali, kadang-kadang pula Nabi baca bismillah wa billah wa ala sunnati Rasulillah. Kadang Nabi baca macam tu. Dan kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi garis daripada ini wajah. Gegar. Kita kena belajar benda-benda macam ni. Bila ziarah orang sakit, apa kita nak baca? Bila pergi ziarah mayat, apa kita nak baca? Bila kita sampai di kubur, mayat duduk tua masuk dalam kubur, apa kita nak kata? Tak lagi bila kita dah duduk di atas kubur tu, kita duduk kepai tanah, duduk bagi tu, apa kita nak kata? Semua diajak oleh Nabi SAW. Tapi berapa orang duduk baca benda ni di kubur? Kita pergi duduk tepi kubur masa majlis pengkebumian, kita tengok orang ada tu. Berapa orang yang duduk sebut bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah? Berapa orang duduk sebut benda ni? Tak ada. Pasal apa? Bila kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita tak buat. Bila tahu, kena buat. Bila tahu, kena buat. Kata bagi beras sikit tak apa, bagi kawan sebelah dengar, bagi kawan balik supaya depan ni pakat dengar sekali dengan belajar lagi dah. Bukan susah bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Dan dengar dan boleh amal. Buat benda ni kerana dia sunnah Nabi SAW. Masalah dia kata memasukkan mayat ke dalam kubur dan ucapannya, kata Imam Nawawi, disunatkan mengucap oleh orang yang masuk kubur. Orang yang masuk ke dalam kubur itu pada waktu memasukkan mayat ke dalam kubur akan bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Imam Nawawi pun kata lagu tu, macam mana yang Nabi kata, macam tu kita kena buat. Dan kata Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Mukhtasar, boleh diucapkan dengan doa yang panjang yang dia sebut di bawah ni. Itu tuan-tuan boleh rojok di sana. Tengok bawah tu lagi. Masalah menanam mayat menghadap kiblat. Mayat dah masuk dah dalam liang, mayat tu mesti dipastikan menghadap kiblat. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wajib menghantar mayat di dalam kuburnya itu menghadap kiblat. Mayat mesti dikebumikan dalam keadaan dada dia menghadap kiblat. Mesti. Benda tu wajib. Dan inilah dia yang mazhab, dan dengan dia memutus oleh jumhur ulama. Sekiranya ditanam akan dia dengan tiada menghadap kiblat dan dikambuh akan dia, nescaya wajib dibongkar dan dipalingkan tidurnya dengan menghadap kiblat. Kalau sekiranya mayat itu ditanam dan tidak menghadap kiblat, dan kita tahu mayat itu wajib dibongkar, letak bagi dia menghadap kiblat juga, boleh kambuh balik dia. Maka memastikan mayat ditanam dalam keadaan dada dia menghadap kiblat itu adalah wajib, mesti. Dan kata Abu Tayyib di dalam kitabnya Al-Mujarrad, menghadapkan kiblat itu sunat, bukannya wajib. Ini pendapat yang lemah. Dan yang sahihnya ialah pendapat yang pertama tadi, yang mengatakan menghadap kiblat itu wajib. Begitu. Dan telah ittifaq sekalian ulama atas sunat tidurkan mayat itu atas lambung yang kanan. Letak bagi dia mengiring belah kanan. Itu sunat. Maka jikalau ditidurkan atas lambung kiri dengan menghadap kiblat, harus dua. Tak salah. Sama macam kita nak semayang mayat lah. Dia dah mayat, masuk mayat duduk di depan, kepala nak duduk belah kanan dia, kepala nak duduk belah kiri, kata ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Dia letak kepala mayat nak duduk belah kanan, kita semayang kan, kepala nak duduk belah kiri, kita semayang kan, tak ada masalah. Yang tu tidak jadi satu kesalahan, dua belah kanan atau belah kiri. Tak jadi satu kesalahan. Cuma mayat perempuan, imam diduduk berbetulan dengan dada ataupun pinggang. Mayat laki-laki, imam diduduk berbetulan dengan kepala. Kalau imam tak duduk dekat pinggang, dekat dada, dekat kepala, dia duduk kat ujung kaki pun mayat-mayat sah. Tak ada masalah. Ini perbahasan yang ada di dalam agama. Dia kata begitu. Baik, dan jika ditidurkan atas lambung yang kiri, tidak mengapa. Dia kata, dengan syarat menghadap kiblat, tetapi adalah ia menyalahi yang afdal. Dia kata yang afdalnya apa dia? Rusuk kanan. Mayat duduk atas rusuk kanan menghadap kiblat. Masalah menidurkan mayat di dalam kubur itu adakah berbantal? Mayat di dapur dalam kubur ni adakah perlu bawa bantai bagi kat dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat ditaruh bantal akan kepala mayat yang di dalam kubur dengan bantal daripada batu bata ataupun daripada batu ataupun daripada lainnya.
dan bukakan pipi mayat yang di sebelah kanan, letakkan di atas bantalnya itu, ataupun letakkan pipi mayat itu menyentuh tanah. Buka rongkai dia punya tu, rongkai bagi pipi dia bagi kena bantai kita ni biasa buat daripada tanah lah, kita buat tanah di dalam kain putih tu, pendak pipi dia belah kanan tu bagi kena bantai tanah tu, ataupun kalau tak ada bantai bagi kena tanah pipi dia, pipi sebelah kanan. Dan sunat pula disandakkan belakangnya dengan batu bata ataupun lainnya. Belakang ni nak bagi mayat tu duduk tetap menghadap kiblat, tak mau bagi dia terlentang. Kalau dia terlentang dia dah jadi tak menghadap kiblat, maka belakang dia tu kena kendai dengan sesuatu begitu, supaya tiada ia kembali terbalik dan jadi terlentang mayat itu. Itu tujuannya. Masalah menanam mayat di dalam keranda, apa hukumnya? Apa hukum kita pakai keranda lagu kita lari? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhadzab, makruh menjadikan mayat itu berbantal kapas ataupun bilang ataupun kain. Dia kata makruh. Oleh kerana dia ni orang kaya, buat pergi bantai dreamland bagi mayat kita. Makruh, dia kata. Kaya ke apakah, simpan tangan, mati tiada tanah. Daripada tanah kita dijadikan, kepada tanah kita kembali. Tanah, dia kata. Atau dijadikan dia di dalam keranda, makruh. Makruh mayat duduk dalam keranda, makruh. Apabila tidak ada buminya basah. Kalau sekian tempat tu bumi basah, tempat tabuh dalam keranda, pasal apa? Takut sekali mayat terapung. Ada juga kes-kes macam tu. Jadi buah dalam keranda, tutup keranda tu ke atas, jadi mayat tak terapung lah. Ada tempat korek liang dia ada ayam. Ada tempat-tempat macam tu. Korek liang jumpa ayam, korek sikit dah jumpa ayam, dan korek dia jadi macam telaga. Jadi bila buah mayat dia nak timbul, bagi kes yang macam ni, dia kata pakai keranda lah. Mayat tu buah dalam keranda, sokok dia ke atas, dia tak timbul, dia duduk tekan dalam keranda. Bagi tempat yang tak timbul masalah-masalah macam ni, dia kata menggunakan keranda itu makruh. Dan telah muafakah ashab kita atas makruh itu sekalian perkara. Dan makruh di dalam keranda tertentu ia dengan barang yang tiada uzur menjadikan tidak di dalam keranda. Makruh tu kalau macam kes tadi lah, kes tempat yang tak ada ayak tapi saja Nabi pakai keranda, makruh. Sebaik-baiknya pakai lahat-lahat ni, dia tak pakai keranda. Dia bawa mayat macam tu ya, nampak mayat dia bungkus tu bawa. Macam kita tengok di Mekah, di Madinah, bila ada orang mati tu, mayat dia bubuh atas pemusung, nampak mayat tu duduk. Itu tanam cara liang lahat, tak pakai keranda. Maka jika tak dapat tidak melainkan dengan keranda jua, maka bolehlah mengambil taruh akan dia di dalam keranda. Taklah sampai haram apa semua dah pakai keranda ni. Sebagaimana mensarihkan dia oleh Syekh Nas dan sebagainya. Masalah menutup lubang lahat itu bagaimana dia ulang tadi. Dia nak abang cerita pakai batu ataupun pakai papan nak cendai mayat tu bila pakai lahat di tepi. Baik. Bab ma jaa fi thawbil wahid yulqa tahta al-mayyit fil qabr. Itu bab yang datang pada menyatakan kain sehelai dilempar di bawah mayat di dalam kubur. Boleh tak boleh di mayat nak simpan tu pidu lapik apa ke bawah dia pakai pi cari kapet Belgium menjaga satu pi lapik bawah. Boleh tak boleh? Nabi bubuh lapik lagi selapik di bawah mayat tu, kenunnya nak tunjuk, kata anak-anak nak tunjuk sayang dekat bapak ni, maka pi cari kapet tebal satu ke, pi bubuh di bawah bagi mayat tu atas kapet ke, ataupun nak pi bubuh kain baldu import daripada mana ke, boleh tak boleh buat macam tu? Ketahuilah saudaraku, pada hadis dalam bab ini ada sahabat Nabi perbuat ke atas Nabi SAW tak kala wafat Nabi. Nabi seumur hidup dia, Nabi tak pernah suruh buat lagu tu. Tapi bila Nabi wafat, ada satu orang sahabat dia buat macam tu dekat Nabi. Siapa dia ni, apa dia buat? Cuba kita tengok. Maka ditanam akan dia, yakni ditanam akan Nabi SAW, berlapik ia tidur di atas kain baldu yang dihampak di dalam liang lahat. Nabi SAW ada satu orang sahabat sudah dilempar satu kain baldu. Maka kalau nak tanam Nabi tu, dia paling masuk kain baldu ni, nak lapik mayat Nabi SAW. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ja'far bin Muhammad an abihi qala,
allazi alhada qabr Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha. Dia kata diriwayatkan daripada Ja'far bin Muhammad daripada bapaknya. Katanya bermula orang yang menggali liang lahat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ialah Abu Talha. Tuan-tuan, Abu Talha ni pun bukan kata kecil anak juga. Tuan-tuan, saya pernah baca hadis cerita tentang Abu Talha ni. Bila turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata ayat lebih kurang macam tu. Tidak dianggap satu orang itu buat kebaikan, melainkan apabila dia sanggup belanjakan harta hak paling dia sayang, maka barulah dia dianggap buat satu kebaikan. Apa benda yang dia paling sayang, benda tu dia sedekah. Ini orang yang buat kebaikan. Bila turun ayat ni lan tanalul birra ni, bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni. Bila Nabi baca ayat ni, Abu Talha ni sahabat yang korek kubur untuk Nabi ni. Nabi dikebumikan dalam liang yang dia korek, Abu Talha ni. Bila turun ayat lan tanalul birra ni, Tuhan kata satu orang tak dianggap buat baik sehinggalah dia sanggup benda yang dia paling sayang dia sedekah. Bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni, Abu Talha ni dia dah tak boleh tahan, dia kena karan. Dia terus bangkit depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, harta aku yang paling aku sayang ialah ni. Dia tunjuk kebun korma depan masjid Nabi. Depan masjid Nabawi itu dulu kebun korma kepunyaan Abu Talha punya. Dia namakan kebun korma dia tu apa? Bayruha. Dia terus bangkit dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata ayat sudah turun, dia kata, dan aku benda yang paling aku sayang dia kebun korma ni. Dan kebun korma tu adalah kebun korma yang terbaik di Madinah. Sehingga kan Nabi sendiri kadang-kadang lepas semayang Nabi pergi kebun korma dia, makan buah korma dia, main ayam, sungai yang ada dalam kebun korma dia. Memang kebun itulah yang paling cantik di Madinah. Dan Abu Talha paling sayang kebun ni. Dan Nabi pun suka dengan kebun ni. Bila turun ayat kata satu orang tak dianggap buat baik sehinggalah dia sedekah benda hak dia paling sayang. Dia bangkit, dia kata, ya Rasulullah, aku sedekah benda ni kerana Allah. Kacau tuan-tuan. Tak terbuat kita tuan-tuan. Kita yang paling kita sayang apa? Duit lah. Duit lah. Paling kita sayang ni duit lah. Berani tuan-tuan, tak boleh buka satu cek 10,000 bagi kat satu orang. 10,000 apa? Bagi 50 pun menyesal sampai malam. Bagi 50 pun balik ni tu. Mana aku boleh bagi sampai 50 tadi tu mendetek bagi 50 tu. Patut aku bagi RM5 tadi ni. Allah, tidak dia. Dia jadi begitu. Abu Talha dia bangkit dekat Nabi, dia kata kebun korma ni, dia kata hak ni lah paling aku sayang, Bayruha ni nama ni, hak ni aku paling sayang. Ya Rasulullah, aku sedekah hak ni kerana Allah, dia kata. Nabi golek kepala dekat dia. Nabi kata, hang lului hujan, tali pinggang merah ambil malam ni. Dahsyat betul hang ni. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, wahai Abu Talha, Nabi kata, aku lebih suka, Nabi kata, kalau sekiranya kamu bagikan kepada adik-beradik kamu. Nabi katakan dia, aku lebih suka kalau sekiranya kebun korma tu kamu bagi kepada adik-beradik kamu. Nabi kata, daripada infak fi sabilillah kamu bagi ke adik-beradik kamu. Berarti kebetulan adik-beradik dia susah-susah. Oleh kerana Nabi kata lagu tu, terus dia pun panggil adik-beradik dia dan anak-anak penakan dia, dibahagi-bahagikan kepada mereka kebun korma ni. Ambil berapa pokok, ambil berapa pokok, yang penting dia sedekah. Abu Talha. Dan ketika wafat anak Nabi, isteri Sayyidina Uthman bin Affan, anak Nabi kahwin dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Ketika wafatnya anak Nabi yang menjadi isteri Sayyidina Uthman ni, bila mayat nak masuk dalam kubur, Nabi tanya lu, Nabi kata, Nabi kata, siapa di kalangan hadu ada ni yang seingat-ingat dia tak ada buat dosa sehari semalam?
Abu Talha juga angkat tangan. Dia kata, ana ya Rasulullah. Dia kata, seingat-ingat saya, dalam masa terdekat ni saya tak ada buatlah benda salah. Nabi kata dekat dia, hang masuk. Dia masuk dalam liang sambut mayat puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talha. Dan dia ni bila Nabi wafat, dia pergi volunteer korek liang untuk simpan Nabi, tuan-tuan. Kalau kita pun kita nak. Kalau kita minta kebiarkan ada zaman tu ni kupuk untuk Nabi ni, Allahu Akbar, tuan-tuan, sanggup buat apa saja. Tapi peluang ni dapat dekat Abu Talha. Abu Talha pergi korek liang untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia korek liang. Sambung hadis tu dia kata, wallazi alqal qatifata tahtahu syukran maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abu Talha, dan yang melemparkan kain baldu di bawah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam liang lahat itu adalah satu orang yang bernama Syukran. Siapa Syukran ni? Syukran ini adalah hamba merdeka bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dilempar kain baldu masa orang nak simpan mayat Nabi, masa mayat Nabi duk turun dalam liang tu, ada satu orang duk pegang kain baldu cantik ni. Dia baling terampak di bawah nak letak jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baling tu nama dia Syukran. Shin Qaf Ra Alif Nun, Syukran. Syukran ni dia ni hamba, dia ni khadam Nabi yang Nabi merdekakan dia. Dia pada mulanya khadam Nabi merdekakan dia. Jadi orang nampak dia ni, tak semua nampak, hak mana yang dekat betul aja yang nampak, dia zup, dia baling kain masuk di bawah. Qala Ja'far wa akhbarani Ubaidullah bin Abi Rafi' qala sami'tu Syukran yaqul anna wallahi farahtul qatifata tahta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qabr. Kata Ja'far bin Muhammad yang meriwayatkan hadis ni, dia kata, dan telah berkhabar kepada aku oleh Ubaidullah bin Abi Rafi', kata dia, telah aku dengar Syukran sendiri, yakni maula khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ia aku wallahi demi Allah, aku yang lempar sehelai kain baldu di bawah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kubur dia. Syukran mengaku sendiri, aku buat benda tu. Demi Allah, dia kata, aku yang baling kain baldu tu masa mayat Nabi letak, aku baling kain baldu tu letak di bawah jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abbas, dan katanya lagi ini hadis, yang hadis Syukran ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Satu lagi hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi dengan kata dia, Ani bin Abbas qala ju'ila fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam khatifatun hamra. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sepupu bagi Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, telah dijadikan orang di dalam kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam sehelai kain baldu warna merah. Ada lagi orang lain nampak ni, waktu Syukran baling kain ni, depa nampak kain baldu warna merah dibaling sebelum diletakkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah menaruh lapik di bawah mayat di dalam lahat, apa hukumnya? Oleh kerana dekat mayat Nabi dia letakkan kain oleh Syukran, apa hukum kalau hari ini kita nak letak kain di bawah mayat kita? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah Al-Muhadzab, bermula ini kain, yakni ini kain baldu di dalam liang lahat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menaruh akan dia oleh Syukran, yakni maula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata dia, telah aku benci memakai akan dia oleh orang kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, rupa-rupanya dia pergi buat lagu tu pasal apa? Kain baldu merah ni hak Nabi punya. Dia khadam Nabi. Jadi dia duk jaga ni beberapa benda hak kepunyaan Nabi ni, dia duk jaga. Dia kata bila nak ke bumi Nabi, kain baldu merah yang Nabi sayang sangat ni, Nabi di mana pun Nabi duduk sebai, Nabi duduk buat lapik bila nak duduk kain tu,
Dia kata aku tak mau selepas wafat Nabi ada orang lain guna kain ni. Dia kata maka kerana tu aku nak supaya kain ni dikebumikan sekali dengan Nabi. Itu tujuan dia bila dia baling kain tu pergi duduk dalam kubur ni. Dan dia mengaku kata dia buat ni kerana ni, dia kata. Dan sesungguhnya telah nas oleh Syafi'i dan sekalian ashab kita dan lain daripada mereka itu daripada ulama atas makruh menghantarkan kain baldu ataupun pilang ataupun bantai kapas ataupun seumpamanya di bawah mayat di dalam kubur. Tetapi ulama sepakat mengatakan makruh tidak buat begitu. Kalau Nabi suruh lain, yang ni dia pandai-pandai pergi buat macam tu, maka benda ni tak disuruh oleh Nabi. Kalau pergi buat makruh, kata Imam Syafi'i, benda ni makruh tersedut buat. Dan telah syah daripada mereka itu oleh Al-Baghawi daripada ashab kita, dan katanya di dalam kitabnya At-Tahdzib tak mengapa dengan yang demikian itu kerana hadis tadi. Ada satu pendapat dia kata boleh kalau nak lapik kain apa-apa lebih kurang. Pasal apa? Pasal hadis tadi mengatakan mayat Nabi pun ada lapik kain di bawah dia. Itu satu pendapat. Tetapi jumhur ulama kata apa? Makruh. Dia kata tak boleh buat. Kalau benda tu bagus, Nabi dah suruh buat masa Nabi hidup lagi. Begitu. Dan yang betulnya ialah makruh, sebagaimana mengatakan dia oleh jumhur ulama, dan telah dijawab oleh mereka itu daripada ini hadis dengan bahawasanya syukran berseorang diri ia memperbuat yang demikian itu. Dia pandai-pandai pergi buat benda tu. Abu Bakar pun tak tahu, Sayyidina Umar pun tak tahu, Sayyidina Osman pun tak tahu apa yang dia buat ni. Dah lepas ke bumi semua selesai dah, baru orang yang nampak ni pergi cerita. Bila orang pergi tanya dia, dia mengaku. Dia kata demi Allah memang dia buat, dan dia buat ni pasal apa dia beritahu. Maka benda ni tidak disunatkan. Dan tiada muwafaqah dengan dia oleh yang lain daripadanya, daripada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi tak ada seorang pun yang setuju dengan perbuatan syukran ni. Bahkan mereka tak tahu pun kata ada kain dilapik di bawah. Dan tiada diketahui oleh mereka itu. Sahabat-sahabat Nabi pun tak tahu benda tu. Dan hanya sahaja memperbuat akan dia oleh syukran kerana barang yang kami sebutkan tadi. Dan ini sebab benci, yakni cemburunya syukran memakai akan dia, yakni akan kain baldu itu oleh seorang kemudian daripada Nabi SAW. Kerana Nabi SAW adalah ia memakai akan dia dan dihamparkannya. Nabi selalu begitu. Tentu ada hadis menceritakan Nabi ini selain daripada dia pakai pakaian, dia selalu jubah tangan panjang, dia pakai terban. Nabi juga selalu dia letak satu burdah, satu helai kain buat selendang macam bau. Kain itulah Nabi kadang-kadang bila nak duduk, Nabi gabui-gabui, Nabi hampak kain tu, Nabi duduk. Nabi macam tu. Maka Nabi selalu dia bawa kain satu lagi atas bau dia. Maka tiada puas hati syukran apabila orang lain menggunakan dia kemudian daripada wafat Nabi SAW. Dia jalan, dia cemburu, dia tak mau benda hak Nabi duk guna ni, isu ada orang lain dia duk guna, dia tak mau. Maka kerana tu dia kata ke bumi buang sekali dengan Nabi benda ni. Dan telah menyalahi akan dia oleh orang lain, maka diriwayatkan oleh Al-Baihaqi daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhuma meneguh dia menjadikan di bawah mayat kain di dalam kubur. Dia kata jadi kebanyakan ulama kata tak mau hidup buat lapik-lapik mayat dalam kubur. Masalah dia kata meraut tanah kemudian daripada menutup liang lahat. Ni mayat dah bubuh dah, lepas tu nak kambing. Nak kambing ni pakai dua raut tanah kepai-kepai bagi tu, apa hukum dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan bagi tiap-tiap orang yang ada di atas kubur itu meraut akan tanah dengan 3 raut. Sunat bagi orang yang ada tu pakai ambil tanah raut tua bagi. Kemudian daripada sudah ditutup liang lahat itu, maka meraut itu biarlah dengan kedua tangan semuanya. Raut dua belah tangan tua bagi. Dan telah menas atasnya oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam Al-Um. Dan telah ittifaq ashab atasnya. Dan setengah daripada orang yang mensarihkan dengan dia ialah Syekhul Ashab dan Syekh Abu Hamid dan Al-Mawardi dan Al-Qadi Abu Tayyib dan Salim Ar-Razi dan Al-Baghawi dan Sahibul Aidah dan lain semua ulama setuju mengatakan sunat hidup kau tanah bagi dekat orang ada kambing liang. Dan disunatkan ucap pada raut yang pertama minha khalaqnakum. Bila kita tahu tanah tu bagi dekat kawan ada timbul kubur ni, kau kali pertama kata minha khalaqnakum. Daripadanya, yang ni daripada tanah ni diciptakan kamu.
Pada raub yang kedua kata wa fiha nu'idukum, dan padanya dikembalikan kamu. Dan pada raub yang ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripadanya, daripada tanah kita jadi, kepada tanah kita balik, dan daripada tanah tu kita akan balik pula esok. 3 kali kau tanah tu, 3 kali kata macam tu, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, kata macam tu. Dan sesungguhnya mengambil dalil dia bagi hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu, kata dia, lamma wudi'at Ummu Kalsum bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qabri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu hadis dia. Tak kala dihantar Ummu Kalsum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kubur, anak Nabi, nama Ummu Kalsum. Bila dia mati, masa mayat dia duduk tanam, Nabi duduk ada di situ. Maka mengucap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira makna dia, daripada kami dijadikan sekalian kamu, dan ke dalamnya kami kembalikan akan sekalian kamu, dan daripadanya kami keluarkan sekalian kamu sekali lagi. Nabi sendiri kata macam tu ketika anak dia dikebumikan duk suat tanah, Nabi kata begitu. Dan telah meriwayatkan dia oleh Imam Ahmad daripada riwayat Ubaidillah, dan 3 daripada yang ke bawah tu, itu hadis tadi. Baik, muka surat sebelah. Masalah memasukkan mayat ke dalam kubur, bagaimana kaifiah dia? Mayat nak masuk dalam kubur tu macam mana? Pakai tepi liang tu lambung masuk lagu juga, ataupun pakai gelontok turun lagu dulu tahun 74, 73, 74, 75 last dulu ni orang pergi Mekah naik kapal haji kan. Bila ada mati, ada kematian atas kapal haji, mayat dia pakai luncok masuk dalam laut gitu je kan. Atas kapal haji dulu Malaysia Raya lah, apa nama kapal haji dulu ni, bila ada kematian, mereka dah siap mandi-mandi, mereka kapan-kapan mayat semua, mereka bubuh atas satu papan gelontok di tepi kapal tu. Dia cunggit lagu lori tanah dia cunggit tu, dia angkat lagu tu, terus mayat tu jatuh, terus pergi tenggelam dalam laut. Adakah cara macam tu kita nak ke bumi mayat ke darat ni, atau macam mana dia kata? Baik, cara dia kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula mazhab kita sunat diletakkan kepala mayat itu di sebelah pihak kaki kubur. Di belah tu ada belah ni, liang korek panjang macam ni. Kaki kubur belah mana? Kaki kubur belah sini. Pasal apa panggil dia kaki kubur? Pasal mayat punya kaki akan duduk belah ni tak lagi. Kepala nanti duduk belah ni, mengiring sebelah otak kanan, menghadap kiblat, maka sini dia pergi kaki kubur. Mayat dia kata disunatkan, kata Imam Nawawi, mayat masuk daripada arah kaki kubur. Masuk daripada arah kaki kubur. Maksudnya kepala masuk dulu. Masuk kepala dulu, begitu. Kemudian dia kata disurungkan kepala dahulu, turun ke dalam kuburnya sikit-sikit, dia kata. Macam tu cara dia. Dan kata Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, dia kata macam lain. Dia kata diletakkan mayat itu dilentang kubur pada pihak kiblat. Ni mayat liang duduk macam ni, mayat duduk depan Allah ke kiblat ni, mayat duduk sama melentang dengan kubur. Jadi mayat masuk ke tepi. Tadi mayat masuk ke hujung, masuk ke kepala dulu. Tapi dalam mazhab Hanafi, dia kata mayat duduk sama lentang dengan liang tu, masuk ke tepi macam tu. Itu kata Imam Abu Hanifah. Dia kata kemudian masukkan mayat ke dalam kubur dengan melentang macam tu, masuk ke tepi. Dan dihikayatkan oleh Ibnul Munzir daripada Ibnu Umar dan Anas bin Malik dan Abdullah bin Yazid Al-Qitmi, As-Sahabi dan Asy-Sya'bi dan An-Nakhai, dan seumpama mazhab kita, dan ialah mazhab Ahmad. Ini ulama-ulama yang sependapat dengan apa yang disebut oleh Imam Hanafi. Mayat masuk ke tepi ni, masuk ke tepi. Dan memilih akan dia oleh Ibnul Munzir dan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan anak dia Muhammad dan Ishaq, seperti mazhab Abu Hanifah. Banyak orang setuju dengan pendapat Abu Hanifah, masuk mayat ke tepi. Banyak yang masuk ke mana pun tak apa sebenarnya. Yang penting masuk dalam kubur. Yang tu dia.
Dan kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kedua-duanya sama. Imam Malik kata orang masuk daripada ujung ni, turun kepala dulu pun boleh, orang masuk ke tepi pun boleh. Imam Malik kata macam mana pun tak apa, yang penting mayat masuk dalam kubur. Dan daripadanya satu riwayat seperti mazhab kita. Satu lagi tajuk, dia kata bab maja'a fi taswiyatil kubur, iaitu bab yang datang pada menyatakan hukum meratakan kubur yang tinggi. Ada bila kita selesai tanam, dah selesai tanam, kubur tu nak buat macam mana? Nak buat bagi sama rata ke? Nak buat batang sikit ke? Ataupun nak buat lembu batang ubi kayu ke macam mana? Berapa tinggi? Kalau kata boleh buat bagi tinggi, berapa tinggi yang dibenarkan? Ketahuilah saudaraku, meninggikan kubur lebih daripada yang diizinkan oleh syarak itu ditegahkan dia. Hidup tambun naik sampai jadi tinggi tak boleh. Dia kata itu dilarang oleh agama. Maka boleh ditinggikan dia atas kadar jengkai. Bila tanam mayat, tanah nak timbul tu jangan lebih daripada sejengkai. Tak boleh lebih daripada tu. Akan jadi tanda kubur sahaja, sekadar untuk nak bagi orang tahu kata itu kubur saja. Ya. Maka jika lebih daripada yang demikian itu, maka hendaklah direndahkan. Kalau tambun bagi tinggi, buang. Bagi jadi jangan lebih daripada sejengkai tinggi kubur. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jamidani, yang tuan-tuan seronok kita baca kitab Bahrul Maji ni. Seronok dia apa dia? Bila dia habaq satu benda, dia umai hadis. Dia habaq satu benda, dia umai hadis. Jadi kita yakin bahawa ini cara dia. Pasal apa ni dia hadis tu ada. Jadi kita tak cakap kosong. Kita tak mau hidup tengkak sampai orang nak putih, tapi tak ada nas, tak ada sandaran kita bercakap. Kitab ni Bahrul Maji ni kitab hadis. Bila dia hafal satu benda, hadis mai. Dia hafal satu benda, hadis mai. Kita tak no doubt. Orang kata tak ada ragu lagi dah. Ni dia yang betulnya. Begitu. Hadis dia kata an Abi Wa'il anna Aliyan qala li Abil Hayyaj Al-Asadi ab'athuka ala ma ba'athani bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam an la tad'a qabran musyrifan illa sawaitahu wa la timsalan illa tamassah. Diriwayatkan daripada Abi Wa'il bahawasanya Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu telah berkata ia bagi Abil Hayyaj Al-Asadi, aku utus akan engkau atas barang yang mengutus akan dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali panggil dia ni. Sayyidina Ali panggil Abul Hayyaj ni Nabi. Sayyidina Ali kata aku nak suruh hang pi buat satu benda yang Nabi suruh orang buat dulu. Dia kata bahawasanya jangan engkau biarkan satu kubur tinggi melainkan engkau sama ratakan dia. Nabi pesan macam tu dulu. Sayyidina Ali kata dulu Nabi pesan, siapa nampak kubur yang tambun tinggi pergi perata bang. Nabi pesan macam tu. Sayyidina Ali kata dia kerana dulu Nabi pesan macam tu, hari ni aku pesan dekat hang macam mana Nabi pesan tu. Dan maka hendaklah rendahkan kubur itu sekira-kira sejengkai. Jangan lebih. Dan jangan engkau biarkan satu patung ada berdiri melainkan engkau hapuskan dia. Itu macam di Iraq ni. Incik Saddam Hussein. Berapa banyak patung dia buat dalam negeri Iraq. Dia buat patung dia. Dia nak suruh rakyat dia semua sembah dia, hormat dia, sanjung dia. Dia buat patung dia merata tempat. Jumpa simpang jalan, jumpa patung dia. Jumpa tengah pekan, jumpa patung dia. Ini menyalahi daripada perintah agama. Ini salah. Ini salah. Soal Amerika pergi buat tak patut dia, kita tak setuju dengan Amerika. Tapi soal dia pergi buat patung, kita tak setuju dengan dia. Tak boleh kerana sokong dia marah ke Amerika, dia buat patung. Kita kata tak apa, tak boleh lah patung, tak boleh. Tak boleh lah. Jadi Nabi SAW kata, kalau kita jumpa patung, orang-orang kita tu buat patung, Nabi kata pukul. Kata At-Tirmidzi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir. Katanya lagi, setengah daripada ahli ilmi menegah mereka itu akan tinggi kubur di atas muka bumi. Kata Imam Syafi'i, aku tegah tinggi kubur melainkan sekadar yang boleh orang tahu bahawa itu kubur saja, supaya tiada orang pijak akan dia dan tiada orang duduk atasnya.
Imam Syafi'i kata apa? Kubur bagi rata. Kalau nak bagi tinggi sikit, pasal nak bagi orang tahu kata itu kubur. Nak bagi tinggi hadar jangan lebih daripada selingkai, yang tu tak apa. Pasal apa? Takut tadi kalau orang tak tahu, orang duduk pijak latam atas kubur. Ini tak boleh. Kita akan jumpa tajuk ni akan datang. Tajuk cerita tak ada pasal-pasal. Duduk berjalan, duduk melatam atas kubur. Boleh tak boleh? Dia ada tajuk tu. Dan Imam Syafi'i kata aku tak mahu katanya orang duduk buat macam kenuri atas kubur ni, aku tak mahu. Kerana saja-saja hidup melatam berjalan atas kubur itu dilarang, duduk atas kubur itu dilarang. Kerana tu Imam Syafi'i dia kata dia larang benda-benda yang macam ni. Masalah dia kata menampak tanah kubur apa hukumnya? Korek jadi satu liang, simpan mayat, lepas tu panggil lori tanah merah pula mai lori pergi bina lumbuk atas kubur tu nak. Boleh tak boleh buat begitu? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Syafi'i di dalam Al-Mukhtasar, disunatkan tidak menambah kubur itu atas tanah yang dikeluarkan daripadanya. Tak mau ambil tanah lain meboh dah. Hak mana korek tadi, hak tu timbul balik. Timbul pun jangan lebih pada kadar jengkai. Lebih tu buang di tepi. Kata Imam Syafi'i dan Al-Ashab rahimahumullah ta'ala, hanya kami katakan sunat yang demikian itu supaya jangan tertinggi kubur itu akan sebagai tinggi yang banyak. Diulang yang tiga. Tuan-tuan tengok bawah. Meninggikan kubur sejengkai daripada bumi. Kata Imam Nawawi, sunat meninggikan kubur daripada bumi kadar sejengkai. Itu pun dia ulang atas dia. Turun bawah lagi. Kata Imam Nawawi, itu pun sama juga. Turun bawah lagi. Dia ulang lagi. Tak lama. Ni kadang-kadang benda tu dia ulang. Bawah lagi. Mendatarkan kubur ataupun membonggolkan, manakah yang lebih afdal? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, mendatarkan dan membonggolkan kubur itu ada dua wajah. Yang sahihnya mendatarkan itu lebih afdal daripada membonggolkan dia. Itu. Kita tengok bawah lagi. Menaruh pasir dan anak batu di atas kubur. Boleh tak boleh? Lepas dah tanam mayat apa semua, hidup tabung batu apa, hidup bubuh apa-apa atas kubur, boleh tak boleh? Dia kata. Kata Imam Nawawi di dalam Majmu', disunatkan menaruh atas kubur itu anak-anak batu dan mendirus air atasnya. Disunat. Anak batu, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, ke Madinah, pergi ke kubur Baqi'. Dari Masjid Nabawi itu kita ziarah makam Nabi, keluar pintu tu dia panggil Babul Baqi'. Babul Baqi' tu ambil sebenar nama kawasan perkuburan Baqi' Al-Gharqad di ujung tu. Tuan-tuan pergi naik di atas tu tengok yang kata kubur di sana macam mana. Dia bubuh batu aja. Dia bubuh batu, dia tak bubuh mesan macam kita ni sampai tinggi sama dengan kita berdiri ni. Dia bubuh batu biasa aja, batu bulat, batu sungai tu. Batu tu dia bubuh sebiji ataupun dua biji. Biasanya dia bubuh sebiji aja. Sebagai tanda kata di bawah ni ada kubur. Sebagai tanda aja kata bawah ni ada kubur. Di Mekah, perkuburan di Mekah, kubur Ma'la. Kubur Ma'la pun sama, ni macam tu aja. Bukan kata ayat jelaka. Kubur Al-Malik Faisal, Raja Saudi dulu pun, kubur dia pun batu sungai bulat tu aja sebiji dulu dia ada. Bukan kata kubur Al-Malik Faisal. Kubur Sayyidatina Aisyah isteri Nabi pun batu bulat tu ya sebiji dulu dia ada. Adapun kubur Imam Syafi'i, kubur Imam Bukhari, apa semua ni yang pergi buat binaan besar tu, bukan Imam Syafi'i suruh, bukan Imam Bukhari suruh. Ni puak-puak ada makan nasi Bukhari ni dia buat. Bukan dia suruh, tak ada satu. Imam Syafi'i ni berapa banyak kitab dia ada. Ada tuan-tuan pernah jumpa kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i tulis pesan tinggal aku mati esok kubur aku apa mau buat macam istana di atas dia. Adakah dia tulis pesan tinggal benda tak ada. Tapi kubur dia jadi macam tu pasal apa? Pasal hak kaki makan nasi Bukhari ni Nabi buat. Dia tak ada salah apa. Ni kawah hak pergi buat ni. Pasal apa? Pasal ada orang hari ni kata apa pula tak boleh, hampir tengoklah kubur Imam Syafi'i, hampir tengoklah kubur Imam Bukhari, dia buat sofa yang tak ada apa pun. Bukan Imam Syafi'i buat, bukan Imam Bukhari buat, dia dah mati dah. Hak hidup ni yang duk pergi buat. Tengok macam orang yang duk pergi dekat Kotor Khamat Dargah apa semua ni, kalau hak mati tu dia bukan suruh dia mati esok main duk semayang di kubur dia. Dia tak suruh pun, tapi hak hidup ni dia duk buat. Dia tu orang bagus, dia hak mati tu orang saleh, orang bagus.
Tapi orang tak hidup ni yang dia pergi buat benda karut ni. Hidup raba batu nisan, hidup doa teriak-teriak kat kubur dia ni apa ni? Kubur Nabi pun kita tak boleh buat lagu tu, ni pula kubur orang lain. Nampak tuan-tuan? Hak buat salah ni bukan kawah hak mati tu, kawah hak hidup ni yang dia buat salah ni. Ini cerita dia. Ini dia nak beritahu. Dia kata, jadi tidur taruh pasir apa batu sikit-sikit atas kubur. Dia kata tak apa. Juruh ayak pun tak apa. Kata Al-Mutawalli dan lainnya, makruh menjiruh atasnya ayak mawar dan melumuk dengan za'afaran, kerana yang demikian itu membuang-buangkan harta. Dia kata, ambil ayak mawar pergi juruh atas kubur kan. Juruh ayak mawar ni dia kata makruh. Makruh pasal apa? Pasal membajak. Nah, juruh ayak biasa tu dah. Ayak mawar, ayak biasa sama aja. Ayak tu bukan boleh tolong dia dalam. Drama aja. Dulu ada drama duk tunjuk dalam TV ni, bila orang Jokowi tu bawah tu duduk nganga duk nak minum ayak. Itu drama. Bawah tu tak ada orang Jokowi ayak mai satu tangki, satu lori tangki Jokowi pun tak boleh buat apa dah kat dia. Kalau dia ada masalah, dia dah harga apa tu lah. Kan? Tapi juruh ayak itu dia kata itu tidak salah. Dia kata masalah menaruh batu nisan atas kubur. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat menjadikan di kepala kubur itu alamat yang terdiri daripada batu ataupun kayu ataupun lainnya. Sunat letak satu. Sebab kita tengok di Mekah, di Madinah pun ada, dia letak batu sebagai tanda kata ini kubur. Tanda tu lah orang sini panggil nisan. Nisan begitu. Beginilah kata Imam Syafi'i dan sekalian ashab melainkan sahibul hawi. Maka katanya disunatkan dua alamat. Sahibul hawi dia kata buah dua batu nisan. Lagu kita ada ubuh lah, kita buah dua, kepala satu, kaki satu kan? Pertamanya di kepala dan keduanya di kaki. Dan katanya kerana Nabi SAW menjadikan dua batu yang demikian itu di atas kubur Osman bin Maz'un. Kata dia ni, dia kata Nabi letak dua, satu di kepala, satu di kaki, untuk kubur satu orang sahabat yang bernama Osman bin Maz'un. Begitulah katanya, dia kata. Katanya begitu. Dan dia kata yang ma'ruf pada beberapa riwayat hadis, Osman itu batu yang satu. Dia kata tapi kalau balik tengok dalam hadis, satu batu aja. Batu tu pun letak sebagai tanda, kata di bawah ni ada kubur. Itu dia. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk tajuk bab ma jaa fi karahiyatil waqi. Fi karahiyatil waqi 'ala al-qubur wal julus 'alayha was salatu ilaiha. Insya-Allah lepas ni kita akan masuk satu tajuk, iaitu bab yang datang pada menyatakan tegak pijak-pijak atas kubur. Maksud pijak-pijak atas kubur ni ialah saja-saja duduk meronda kat atas kubur, tanpa sebarang tujuan dan tanpa sebarang benda yang niat elok, saja duduk meronda, duduk tengok tu tengok yang ni. Apa hukum dia? Kemudian apa hukum al-julus, duduk atas kubur? Wassalah ilaiha, ada apa hukum disemayang menghadap ke kubur dan sebagainya. Dia akan bincang. Lepas tu pula tuan-tuan dia akan tengok pula fi karahiyatit tajsis al-qubur wal kitabati 'alaiha. Apa pula hukum bila bubuh kapuk di batu nisan? Tajsis ni, tajsis maksudnya ada tengah masjid, dia dekat nak raya, dia buat gotong royong. Buat gotong royong, dia bubuh cat putih di batu nisan tu. Itu dipanggil tajsis. Apa hukum tu buat benda tu? Dia ada hadis. Kemudian dia kata wal kitabati 'alaiha. Batu nisan perlu tulis nama Samsuli Ahmad apa. Kan? Apa hukum kita tulis nama di atas batu nisan? Kan? Tuan-tuan, apa pun benda dalam dunia ni dia ada penjelasan dia. Dan penjelasan dia dalam Quran adalah hadis. Kita nak tengok. Tak ada masalah kalau sebelum ni kita ada buat benda tu yang kemudiannya bila belajar tengok-tengok salah banyak benda tu. Tak ada masalah. Pasal dulu kita buat kita tak tahu. Tapi bila dah tahu, pelan-pelan kita jangan buat. Itu saja. Dah tahu, hadis tu ada terang-terang tu baca, lepas tu aku tak nak peduli, aku nak buat. Itu terpulang. Diri sendiri
dengan Tuhan. Macam mana dia berjawab dengan Tuhan. Wallahu a'lam. Mengikut mazhab Asy-Syafi'i, amalan bertalqin selepas pengkebumian adalah sunat. Apakah dalil yang digunakan dan apakah kedudukan pendapatnya di sisi ahli sunnah wal jamaah, ahlul hadis? Tuan-tuan, dalam hadis terang tersebut, Nabi SAW bila selesai ke bumi satu mayat, Nabi cakap. Nabi bercakap. Cakap tu lah dia panggil tazkirah di kubur. Dalam masyarakat kita hari ini panggil talqin. Talqin ni sebenarnya orang nak mati tu. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang nak mati, kita pergi duduk di telinga dia, la ilaha illallah. Itu talqin. Yang dikubur ni bila selesai pengkebumian apa semua, satu orang cakap. Cakap apa pun tak apa. Yang penting cakap tu mengingatkan orang yang mai ni, satu hari orang yang mai ni akan mati macam dia ni. Maka cakap di perkuburan ini sabit dengan hadis yang sah. Bahkan ada sahabat Nabi dia pesan tinggal pula. Dia kata kalau aku mati esok ni, tolong jangan tinggalkan aku. Sehinggalah sekira-kira masa disembelih seekor kibas, dilapah kulitnya dan dibahagi-bahagikan dagingnya. Dia minta tunggu tempoh masa tu selepas dia dikebumikan. Dan benda tu dicatatkan di dalam hadis. Jadi cerita tazkirah di kubur ini adalah amalan Nabi SAW. Cuma dia tidak dilakukan dalam keadaan duduk atas kubur. So bila selesai pengkebumian, selesai semua habis, semua selesai, satu orang cakaplah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup pasti akan mati. Tuan-tuan, hari ini hari kawan kita mati. Dia dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat hari ini hari dia, satu hari akan mai hari kita. Misalnya abang itu bagi kawan yang mai mengiringi mayat di kubur ni, dapat satu tazkirah di situ. Tuan-tuan, berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi ada beritahu, idza qubira ahadukum, apabila dikuburkan seseorang daripada kamu, atahu malakani aswadani azraqani. Cakap macam tu dia atas kubur selepas selesai ke bumi. Nabi kata apabila mati satu orang anak Adam dan dikebumikan dia, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang memakai pakaian hitam dan kebiru-biruan. Nabi SAW kata dekat kita, malaikat ni yang seorang nama dia Munkar, yang seorang nama dia Nakir. Kita cakap macam tu atas kubur. Dan di antara soalan yang ditanya oleh malaikat ni ialah berdasarkan hadis Nabi gini kita cerita. Agak-agak satu hadis ke dua hadis Nabi kan kita baca, lepas tu kita akhiri dengan satu doa. Sama ada nak baca balik doa yang orang duk baca dalam sembahyang mayat juga tidak salah. Allahumma salli ala Muhammad, angkat tangan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Baca balik doa tu tak salah. Sambung sekali, Allahumma la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Baca doa tu tak salah. Kemudian akhir kali macam yang Nabi kata bila selesai ke bumi satu mayat, Nabi kata sesungguhnya dia sedang disoal sekarang ini. Mailah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi dekat dia at-tasbih. Nabi kata at-tasbih maksudnya ketetapan dalam nak menjawab soalan muka dan akhir ini. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tazkirah dan itu stabil dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi jangan kita ingat kata tak ada langsung. Dah ada cantik daripada itu tu balik rojok di dalam Sahih Muslim ada cerita tentang benda ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita jangan buat benda yang Tuhan larang. Kita buat apa yang Tuhan suruh. Selamat kita insya-Allah. Betul. Minta Ustaz terang serba sedikit tentang kumpulan ayam pin. Oh, saya pun tak kenal dia. Saya tak tahu apa cerita dia ni, saya tak tahu. Ayam pin pun saya tak kenal. Kawan seorang nama Arifin ada, tapi dia bukan ayam pin.
Bolehkah kita mengucapkan tasbih apabila melihat mayat orang bukan Islam? Seperti kita mengucapkan tasbih untuk mayat orang Islam. Tasbih apa? Tarjih kot, tarjih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tarjih, bukan tasbih. Tarjih. Tarjih ini untuk semua kematian, bukan untuk orang Islam saja, untuk kematian. Bila tengok satu kematian, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab siapa juga, apa benda juga, bila mati dia rajuk balik, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tarjih ini sebagai nak mengingatkan, kata orang hidup satu hari mati. Maka dia boleh untuk orang Islam, boleh untuk orang bukan Islam. Dengar kata ada satu kematian yang mati bukan orang Islam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan tarjih ini bukan untuk kematian sahaja, dia untuk musibah. Musibah ni maksud apa juga malapetaka, kemalangan, benda-benda yang ni jadi, orang bagi tahu kat kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang main abang kat kita, kawan kita demam hari ni, inna lillahi wa inna. Dia kata dia tak mati tadi, dia demam saja. Orang kita salah faham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan untuk orang mati saja, dia untuk orang yang kena musibah. Kan? Jadi kita kembalikan diri kita kepada Allah. Dia tu sihat elok-elok, kata hari ni dengar kata masuk hospital tu ICU, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau hak dengar ni jangan terkejut. Dia kata apa orang ni? Apa pula? Dia kata bukan mati lagi, baru masuk ICU. Tak faham, kan? Jadi tarjih apabila dengar musibah. Kan? Wallah. Boleh tak boleh kita guna perkataan maksud kepada orang bukan Islam? Abang akan matilah, elok sikit. Kan? Memang istilah kita macam tu. Istilah kita ni bila kata Nabi, kita kata wafat. Bila kata orang biasa ni mati, kita kata meninggal, lembut sikit. Mati kasar sikit. Jadi bila orang yang bukan Islam ni, kita pergi guna maksud, kan? Jadi kasar sangat kot, kan? Jadi lebih-lebih lagi depan mereka, depan orang yang bukan Islam, jangan kita guna perkataan tu. Sebab dia menggambarkan tak elok kita. Jadi depan mereka lebih-lebih lagi, depan mereka kita kata meninggal, kita kata meninggal. Bahasa tu sopan, mampu itu kan? Jadi menantang tak apalah, kata mampu itu kata Allah kucing aku meninggal kemarin. Yang tu jadi masalah pula, dengar kan? Kucing meninggal pula. Ada orang pula Kaita mampu pun dia kata Kaita wafat pula. Yang tu sopan sangat pula, kan? Oh, dia kata Kaita ni wafat dengan jalan. Makna dia sama lah, wafat tu maksud dia Kaita tu mati Indian, tak hidup lah. Dari orang tak kata lah wafat dekat Kaita, kan? Macam mana orang tak kata lah mampu dekat manusia, kan? Kata hak di sopan sangat. Ini kita bagi kena perkataan tu, bagi kena. Nabi wafat, kan? Sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi, kita kata wafat. Apa perkataan tu sangat sopan. Orang biasa kita kata meninggal, ada pun kata mati lah. Mati pun kasar sikit lah, kan? Mampu ini tak guna, kan? Tak guna, tak elok sangat. Kita ni ramai kita suka cari hak lagi kasar nak pakai, kan? Orang Penang ni lagi banyak lah, kan? Kita lah orang Penang, kan? Marah dekat satu orang, apa punya Ya'fur dia panggil. Apa maksud Ya'fur tu? Tak tahu, kan? Dia kata dia ni pun satu punya Kamjat dan satu punya Ya'fur. Ui, ya, bunyi nak macam Arab. Jadi orang punya Penang, kan? Saya baca kitab tafsir Nurul Ihsan, saya jumpa Ya'fur ni, jumpa tafsir Nurul Ihsan. Dia cerita tentang burung hudhud. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, dia ada burung hudhud. Burung hudhud Nabi Sulaiman ni ditugaskan jadi dia firiki. Nabi Sulaiman nak pergi satu tempat, dia firiki tu, burung hudhud. Jadi dia jumpa dengan satu burung hudhud kepunyaan Puteri Balqis ni. Jadi apa nama burung hudhud ni, nama Ya'fur. Baru saya pun bila baca ni,
Orangnya jenis hud kita ni. Pakai dia duduk. Gaya pun. Lalu pakai lah pelan-pelan dulu pakai. Ni orang takut kena. Wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah dan baik kita. Dia tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وسادة سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا من الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.